saya ada satu berita menyatakan bahawa 4 adun gagal cabar undang-undang lompat parti. Okey. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya hari ini menolak permohonan 4 ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk mendapatkan kebenaran bagi mencabar Dewan Undangan Negeri itu daripada meluluskan usul undang-undang lompat parti. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tun Mat membuat keputusan itu setelah mendengar hujahan daripada Peguam Datuk DP Naban yang mewakili 4 adun itu dan Datuk Malid Imtas Sarwar yang mewakili kerajaan negeri. Ketua Hakim itu berkata pada Ogos lepas, satu lagi panel Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa DUN berhak mengubah undang-undang bagi menentukan kelayakan ahli-ahlinya. Mahkamah tidak membuat sebarang perintah untuk kos. Dalam keputusan itu yang berlangsung secara dalam talian, Mahkamah memutuskan perkara 14A Perlembagaan Pulau Pinang yang tidak terbatal kerana ia selaras dengan perkara 10(1)C Perlembagaan Persekutuan. Perkara 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang menyatakan bahawa seorang adun hendaklah mengosongkan kerusinya jika telah dipilih sebagai calon parti politik, beliau meletak jawatan atau dipecat daripada parti, atau telah dipilih selain daripada calon parti politik menyertai parti politik lain. Pada 13 April lepas, Pesuruhjaya Kesakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Azizan Mal Arsyad membenarkan permohonan DUN Pulau Pinang dan Speakernya Datuk Lau Chokiang untuk merujuk ke Mahkamah Persekutuan bagi memutuskan perlembagaan enactment undang-undang anti lompat parti negeri itu. DUN dan Speakernya mahu Mahkamah membuat keputusan berhubung persoalan sama ada perkara 14A Perlembagaan Pulau Pinang adalah tidak sah kerana tidak konsisten dengan perkara 10(1)C Perlembagaan Persekutuan. 4 DUN ialah Zulkifli Ahmad, Sungai Aceh, Afif Bahardin, Seberang Jaya, Khalid Mentak Muhammad Ishak, Bertam dan juga Zulkifli Muhammad Lazim, Teluk Bahang telah memfailkan 3 writ saman pada 2020 terhadap DUN dan Speakernya untuk pencabar usul yang diperkenalkan pada Oktober 2020 supaya mereka mengusulkan kerusi dan pilihan raya kecil akan diadakan. Now, this is interesting tuan-tuan. Yang pertama sekali menunjukkan bahawa sekarang ini keempat-empat mereka disebabkan mereka telah terutama Afif lah yang telah melompat parti, saya tak tahu yang tiga yang lain, telah hilang kedudukan mereka, dia sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Dan kegagalan itu telah mencekmitkan beliau lah, dan akhirnya beliau telah termaktub lah, telah jelas bahawa sebenarnya beliau telah hilang jawatan dan perkara lompat parti, anti lompat parti, terutama undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri itu tidak boleh dicabar. Okey. Ini dia mencabar artikel 10 artikel 10 fasal 1 sub C bahawa semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Tetapi perkara ini kemudian bukan dimansuhkan tetapi telah digubal. Subjek tu perkara 49A huruf besar, di mana dalam 49A menyatakan bahawa seseorang itu boleh hilang kelayakan sekiranya beliau melompat parti. Ini adalah anti lompat parti berdasarkan sebagaimana yang dinyatakan diluluskan oleh Dewan Negara hari itu lah, Dewan Rakyat hari itu, Dewan Rakyat tempoh hari. Now, kenapa perkara ini penting? Ini saya cerita. Tadi saya baca berita ni sebab ulasan pula. Perkara ini penting tuan-tuan. Dia putting the final nail to the coffin lah kita kata, ataupun the final knot to the patah tu telah membuat satu ikatan terakhir kepada persoalan number one. Adakah undang-undang anti lompat parti itu sah? Kedua, bolehkah kerajaan negeri melaksanakan undang-undang anti lompat parti untuk Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri? Kerana sebelum ini, sebagaimana kelulusan di dalam parlimen, undang-undang itu adalah untuk ahli parlimen sahaja. Okey, perlembagaan membenarkan undang-undang, membuat Dewan Rakyat meluluskan satu undang-undang, satu pindaan perlembagaan di mana tidak boleh lompat parti. Okey, walaupun undang-undang belum ada lagi, tetapi tidak boleh lompat parti. Sebelum ini Pulau Pinang dah ada. Akta anti lompat parti Dewan Undangan Negeri ni dah ada, dalam perlembagaan dia pun dah ada. Cuma tidak boleh dilaksanakan kerana bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. So Pulau Pinang antara yang awal ada akta tersebut, tapi bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, jadi tak boleh dilaksanakan. Sekarang ini bila amendment kepada perlembagaan itu amendment kepada perlembagaan telah dilaksanakan, telah diluluskan, maka disebabkan oleh itu
undang-undang ataupun perlembagaan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang itu sah. Now, dicabar oleh 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi di dalam negara kita. So, bila dicabar, kemudian diputuskan bahawa akta tersebut sah, perlembagaan Pulau Pinang tersebut sah mengenai akta lompat parti, maka itu seals the deal. Kita ada undang-undang, kita ada keputusan mahkamah. Secara tuntasnya, akta anti lompat parti itu tidak boleh dicabar sekali lagi.